Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ani Syahidah binti Jasmine Afizai. Saya dari kelas 5 Amanah. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tingkatan 4 iaitu 5.2 perwarisan. Perwarisan bermaksud pemindahan ciri daripada ibu bapa kepada anak. Pemindahan ciri ini diturunkan melalui gen. Apa itu gen? Gen fungsinya untuk mengawal ciri tertentu dalam satu organisma. Gen ini adalah satu unit perwarisan. Sepasang gen yang terletak di kedudukan atau lokus yang sama di dalam kromosom homolog iaitu alel. Alel mempunyai dua ciri iaitu alel dominan dan alel resesif. Terdapat dua jenis alel iaitu alel dominan dan alel resesif. Alel dominan menunjukkan ciri yang dikawalnya walaupun ada kehadiran alel resesif, manakala alel resesif hanya menunjukkan ciri yang dikawalnya apabila tiada kehadiran alel dominan. Mari kita lihat kedudukan gen dan alel di dalam kromosom. Kita ada sepasang kromosom yang dipanggil kromosom homolog. Di dalam kromosom ni kita boleh nampak yang berwarna itu ialah gen. Sepasang gen terletak pada kedudukan sama di dalam kromosom iaitu dipanggil alel. Alel dominan diwakili oleh huruf besar manakala alel resesif diwakili oleh huruf kecil. A ini ialah gen yang mengawal warna mata, manakala B gen yang mengawal jenis darah, manakala C mengawal warna rambut dan D ialah gen yang mengawal jenis rambut. Apakah genotip dan fenotip? Genotip ialah maklumat genetik dalam sesuatu organisma. Fenotip pula ialah ciri fizikal yang dipamerkan pada sesuatu organisma. Kita ada bapa yang mempunyai ketinggian yang tinggi manakala ibu pula ialah kerdil. Untuk kita tentukan sama ada tinggi atau kerdil yang dominan atau resesif, kita tengok pada genetik induk. Genotip induk untuk bapa menggunakan huruf besar yang mewakili alel dominan dan alel dominan. Jadi, tinggi bersifat dominan manakala kerdil bersifat resesif. Untuk menentukan fenotip anak, yang pertama kita lihat genotip induk. Ia akan membahagi dua melalui proses meiosis dan alel tadi pergi ke dua gamet yang berbeza. Seterusnya, gamet ibu dan gamet bapa akan bersenyawa untuk menghasilkan genotip anak. Gamet bapa akan bersenyawa dengan gamet ibu dan tidak bersenyawa dengan gamet bapa. Gamet pertama akan bersenyawa dengan gamet pertama ibu dan menghasilkan T besar dan T kecil. Seterusnya, gamet bapa akan bersenyawa dengan gamet ibu yang kedua dan menghasilkan T besar, T kecil. Fenotip anak ditentukan oleh genotip anak. T besar bersifat dominan dan T kecil bersifat resesif. Tapi, apabila dominan bercampur dengan resesif, sifat yang akan ditunjukkan ialah sifat dominan sahaja, kerana sifat dominan telah menutupi sifat resesif. Jadi, generasi pertama ialah semua tinggi. Individu normal mempunyai 46 kromosom. Kita ada 44 kromosom autosom dan 2 kromosom seks. Untuk wanita, kromosom seks adalah XX, manakala lelaki kromosom seks adalah XY. Jadi, dari genetik ibu dan bapa kita ni, kita nak menentukan jantina anak-anak mereka sama ada lelaki ataupun perempuan. Genetik bagi bapa ialah 44 campur XY manakala ibu pula mempunyai 44 campur XX. 44 itu ialah kromosom autosom manakala XY itu ialah kromosom seks. Genotyp akan dibahagikan kepada dua melalui proses meiosis. Apabila 44 campur XY dibahagikan kepada dua gamet, ia akan menjadi 22 tambah X dan yang kedua ialah 22 tambah Y. Begitu juga dengan ibu, kita akan dibahagikan kepada dua dan gamet yang pertama mempunyai 22 campur X dan gamet yang kedua mempunyai 22 campur X. Seterusnya, gamet bapa akan bersenyawa dengan ibu. Seterusnya, gamet bapa akan bersenyawa dengan gamet ibu yang lain. Jadi, gamet bapa 22 campur X bersenyawa dengan gamet ibu 22 campur X akan mendapat genotip anak 44 campur XX. Gamet bapa yang kedua 22 campur Y akan bersenyawa dengan gamet ibu 22 campur X. Jadi, hasilnya ialah 44 campur XY. Untuk menentukan jantina anak, kita akan tengok semula kepada genetik anak. 44 campur XX. XX ni untuk mewakilkan perempuan.
Dan yang seterusnya 44 campur XX tu juga untuk perempuan. Okey, yang ketiga itu pula 44 campur XY. XY tu kalau kita tahu untuk lelaki. Sama juga dengan yang keempat tu, 44 campur XY. XY kita tahu untuk lelaki. Jadi kita nak menentukan sama ada anak kita lelaki atau perempuan, kita akan tengok jenis sperma yang akan bersenyawa dengan ovum. Sama ada dia mempunyai 22 campur X atau 22 campur Y.